Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina abwaaba fadlik wa anshur 'alaina khaza'ini rahmatika. Allahumma iftah 'alaina abwaaba fadlik wa anshur 'alaina khaza'in rahmatik. Allahumma iftah 'alaina abwaaba fadlik wa anshur 'alaina khaza'in rahmatik. Amin 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 ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini bersama-sama kita menyempurnakan kewajipan atas kita, yang mana kewajipan ini jika kita tidak melaksanakan maka berdosa kita, yaitu menyempurnakan pengetahuan kita tentang ilmu fardu ain, tentang pengetahuan yang menjadi kewajipan kepada kita tentang ibadah hati, daripada ibadah mana yang dibenarkan hati untuk berkelakuan dengannya, dan daripada ibadah mana hati tidak dibenarkan berkelakuan padanya. Maka sebab itu mudah-mudahan menjadi panduan kepada kita untuk kita tidak berkelakuan dengan sedemikian, kerana ia boleh merosakkan segala amal yang kita lakukan selama ini. Mujur-mujur jika kita ada iman kita disiksa sehabis-habisnya di dalam syurga dan di dalam neraka, kemudian akan melayakkan kita masuk ke dalam syurga selepas habis siksa. Itu pun jika ada iman. Wal'ayyadzubillah, andai tiada iman maka tidaklah kita dapat masuk ke dalam syurga walaupun disiksa selama manapun. Oleh kerana ketiadaan iman, maka tidaklah layak kita untuk masuk ke dalam syurga. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita hadiahkan Fatihah kepada roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan roh para alim ulama, serta khusus kepada pengarang kitab kita Syekh Abdul Qadir Al-Manini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kita buka kitab kita pada muka surat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Fasal yang kelima, kata Tuan Musannif, Tuan pengarang bagi kitab kita, pada nak menyatakan, pada menerangkan, pada nak menjelaskan kepada kita faraj. Sebut kata faraj tapi melengkapi zakat, atau maklum kedua-dua kemaluan kita.
Maka berkata Tuan Musannif, ketahui olehmu bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan ia Allah, bagi engkau akan faraj, akan kemaluan, kerana kegunaan yang bangsa akhirat. Jadi Allah menjadikan kita kemaluan adalah kerana apa, sebab apa, guna apa, fungsi apa. Maka guna, fungsi, manfaatnya yang bangsa akhirat dulu diceritakan sini, iaitu mengadakan anak dengan dia asbab daripada kemaluan ini. Ini cerita pasal anggota yang 7. Anggota yang 7 ini dia jalan nak pergi kepada hati. Ulama misalkan macam ni lah. Misal tengok cleaner, dia tutup dulu sebab dia nak cuci hak dalam. Jadi jalan-jalan ni kena tutup bagi elok-elok, kena jaga bagi elok-elok, kena kawal bagi elok-elok, sebab nak cuci hak dalam. Itulah hati. Kalau cleaner, dia tutup bubuh papan dana sedang dalam progres, sedang dalam cuci, sedang dalam kerja-kerja. Dia tutup di mana? Di muka pintu. Supaya apa? Supaya dia boleh cuci yang dalam. Maka hati kita pun seperti itu. Nak kena tutup tujuh jalan, supaya yang dalam clear. Supaya yang dalam hati kita ini, iaitulah raja ni bagi segala anggota ni, terbersih, terjaga selamat. Jadi nak kena kontrol semua. Asbab dia nak kena kontrol. Begitu. Jadi begitulah. Kita kena tahu bahawa Allah Ta'ala menjadikan bagi engkau akan kemaluan adalah kegunaan dia. Nak cerita di sini mula-mulanya yang bangsa akhirat, iaitu kegunaan yang bangsa akhirat itu mengadakan anak dengan dia dengan sebab kemaluan itu. Sabit pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya, tanakahu tanasalu fa inni mubahim bikumul umama yaumal qiyamah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdaannya? Tanakahu tanasalu fa inni mubahir bikumul umama yaumal qiyamah. Ini dalam satu riwayat yang lain. Kita tak tahu, kalau dia sebut di sini kita tengok angka 2 tu, dia letak di bawah, dia tulis rawahu, riwayat siapa, dia suruh cari sendiri, bukan dia tak. Ulama ni dia tahu belakang dah. Cuma dia letak rawah tu kita jangan kata tak tahu. Jangan kata ulama tak tahu. Ulama tahu, dia suruh kita cari sendiri. Maka di bahagian tahqiq kita dinyatakan bahawa ada satu lagi dengan tambahan takatsur. Disebutkan tanakahu takatsur, tambah. Hak ni riwayat daripada Imam Al-Baihaqi. Kita jangan berkata kadang-kadang dia sebut kitab penawar bagi hati banyak hadis-hadis palsu. Hadis palsu ke atau kita sendiri cari tak jumpa. Kalau letak tuan pengarang kitab dengan kita pandai lagi ke,
Tuan pengarang kitab pandai lagi. Sebab itu jangan kita rasa kita lebih pandai daripada alim ulama. Memang betul alim ulama ada salah dan silap, bukan maksum seperti Nabi. Tapi kalau nak diukur silap dan salah dia berbanding kita, maknanya kita ini lebih banyak salah dan silap. Begitu. Jangan main tuduh yang palsu. Jangan nak main tuduh kata palsu. Ngaji bagi habis kita tahu. Man lam yarzuq la yadri. Bang siapa yang tak rasa dia tak tahu. Jadi nak rasa dia kenapa habis buat kita ni baru tahu. Ni tak mengaji pun dah bak palsu. Ngaji pun bagi habis baru boleh hukum palsu ke tak. Jangan nak main tuduh-tuduh. Dah kata palsu, cari pergi jumpa ke tak? Palsu tu cari ke tak lagi? Tak cari lagi. Tak cari tak jumpa. Kan? Orang suruh pergi cari barang. Ada tak ada? Tak ada orang cari ke tak lagi? Tak cari mana boleh kata tak ada. Begitu. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Bunyi ambil riwayat daripada mana? Riwayat ada satu laginya daripada Imam Al-Baihaqi yang dengan tambahan tanakahu, takatharu, tanasalu fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Itu daripada Sayyidina Sa'id bin Abu Hilal. Begitu cara ataupun riwayat siapa tulis macam tu. Arti daripada hadis tadi, Nabi SAW menyatakan, berkahwin oleh kamu nescaya mendapat anak-anak. Jadi Nabi suruh kahwin. Maka bila kahwin dapatlah anak, maka bahawasanya aku bermegah-megah, kata Nabi, dengan kamu, yakni dengan sebab kamu. Dengan sebab kita dapat anak tu Nabi bermegah-megah. Nabi bermegah-megah. Dengan kamu, yakni dengan sebab kamu akan segala umat pada hari kiamat. Ramai anak, Nabi berbangga-bangga dengan kita ini yang ramai anak. Dia seronok sebab kita meramaikan umatnya. Begitu. Kita kalau boleh jamu orang makan, dia seronok makan, kita habis duit banyak, tu pun kita seronok lah. Kita boleh bagi sesuatu hadiah kepada seseorang, kita tengok dia gembira, kita seronok lah. Kita ada anak-anak, kita bagi dia main, kita bagi dia alat mainan, kita bagi apa-apa hadiah kat dia, kita bagi kek ke, kita bagi makanan ke, dia rasa seronok makan, kita seronok lah. Padahal duit kita habis seronok lah. Begitulah. Lebih lagi lah kepada Nabi SAW yang kita telah pun berhutang. Hutang apa? Hutang iman dengan Nabi. Kerana dengan asbab Nabi SAW, maka kita Islam, kita sejahtera, kita iman, kita orang yang terpercaya. Nabi Muhammad SAW, Muhammad Al-Amin, orang yang beramanah. Mereka hak duk lawan hangit, dia pergi bagi barang, suruh dia simpan sebab dia ni amanah, kepercayaan. Tu Nabi kita Muhammad SAW tu duk musuh orang ni, ajaran sesat ni, orang gila, dia ni tak boleh ni, dia ni apa, menentang agama nenek moyang. Dah lah, itu dah simpan barang saya boleh tak? Lah, mana jadi macam tu? Terbalik kot ni orang panggil. Tapi itulah realitinya Nabi kita Muhammad SAW. Kita yang umat Nabi ni berhutang kepada Nabi asbab daripada beliau, asbab daripada baginda
telah menyampaikan seruan Islam, hinggalah kita selamat sejahtera. Kalau betul ikut Islam, selamat. Tak ikut Islam, tak selamat. Begitulah virus COVID-19 kita ni. Kalau kata kita ikut Islam bagi elok-elok, dalam masa yang sama menjaga ikhtiar usaha kita, iaitu dalam bentuk SOP, insya-Allah selamat. Asyik jaga SOP saja tanpa kita mengutamakan Islam, tanpa kita mengutamakan iman. Pakai pelitup muka tapi aurat tak tutup. Yang perempuan, cara perempuan, tutup muka saja, kepala tak tutup. Yang lelaki tutup muka saja, kepala lutut yang aurat tak tutup. Ini semua nak beritahu kata, bila kita bersama Islam, rahmat Allah turun. Bila rahmat Allah turun, terangkatlah bala-bala. Nabi pun kata, tidak ada penyakit melainkan mati. Tidak ada penyakit yang tidak ada ubat, melainkan mati yang tidak ada ubat. Semua penyakit ada ubat. Mungkin tak jumpa hari ni, akan datang jumpa. Semua penyakit ada ubat. Dia berkata penyakit HIV tak ada ubat, penyakit AIDS tak ada ubat. Mungkin tak jumpa lagi, hari ni, ke depan akan jumpa. Nabi menyatakan sedemikian. Kita kena percaya pada Nabi. Kalau tak percaya pada Nabi, kita disebut sebagai tidak beriman. Percaya ni dalam bahasa Arabnya iman. Maksudnya kalau tak percaya pada apa yang Nabi cakap, tak beriman. Kita kena hati-hati. Begitu. Lalu kita kena fahamlah bahawa kita berhutang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita balas Nabi dengan kegembiraan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya Nabi bergembira dengan anak yang ramai. Sebab apa? Kita termasuk di kalangan yang meramaikan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Kitab Penawar Bagi Hati yang Jawi, muka surat 17, yang naskah Rumi tak pasti. Orang tanya. Kitab Penawar Bagi Hati yang naskah Rumi saya tak pastilah, tapi yang Jawi muka surat 16 nak masuk 17. Tengok muka surat 17 atas sekali lah, mudah tu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata banu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin wa 'ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu." Kitab Rumi muka surat 43, kitab yang naskah Rumi. Jadi maksud daripada hadis Nabi tadi, kita baca sekali lagi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata banu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin wa 'ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu." Artinya, apabila mati manusia, anak Adam, manusia lah, sebut kata anak Adam, manusia lah. Apabila mati manusia, bila mati saja manusia, mati saja anak Adam, terputuslah, nescaya putuslah oleh amalnya. Amalnya putih belakang. Melainkan daripada 3 perkara. Melainkan daripada 3 perkara. Pertama, wakaf. Jadi disebut di situ, kalau ikut matan hadis, sedaqatin jariyatin.
Tapi ni dalam ulama dah tafsir ni, pertama disebut wakaf tu. Jadi sedekah ni asalnya daripada kita memberi milik kepada seseorang dengan mengharapkan pahala, tu sedekah. Tanya kita apa dia itu sedekah? Memberi milik kepada seseorang dan mengharapkan pahala, itu maksud sedekah. Jariah ni macam air mengalir, duk mengalir tak henti-henti. Jadi sedekah jariah, sedekah yang berkekalan, yang sentiasa mengalir, apa dia? Ulama menafsirkan wakaf. Jadi wakaf inilah yang dipanggil sebagai sedekah jariah. Sedekah yang lain tu dia tak mengalir, sedekah juga. Pemberian, memberi milik kepada seseorang dengan hajat untuk kita mendapatkan pahala. Contoh kita bagi makan, dia habis makan, habis dah tak. Sebab tu wakaf ni pahala dia tak berhenti sampai kiamat. Sebab itulah haram harta wakaf ini dijual beli, tak boleh. Gitu. Itu pertama wakaf, sedekah yang sentiasa mengalir. Mati anak Adam mengalir sedia pahalanya. Tuan tak ada lah, duduk dalam kubur dah, kipas duduk berpusing di masjid tu, duit harta wakaf dia jalan. Duit wakaf dia duduk bagi buat pondok, belajar duduk guna mengaji sampai dah ni jadi pasal. Tu kolam masjid tu dia yang wakaf tu. Oh, dia wakaf. Tu tanah kubur ada tanam orang dengan dia pun pergi tanam tanah tu. Sampai ke lah ni dia guna sampai kiamat. Dia boleh buat daripada wakaf tersebut sedekah jariah, sedekah yang mengalir. Dan kedua, ilmu yang diambil manfaat dengan dia ilmu bermanfaat. Lepas tu kita jangan duk cerita, jangan duk kongsi ilmu yang tak bermanfaat. Kongsi macam-macam cara nak berturun nombor ekor lah, kawan tu boleh, kita mati dah so boleh abang ke. Apa dia lagi? Cara menurun lah, macam-macam. Dengan ada benda-benda yang tak elok, ajak cara mencuri, ajak cara berzina, ajak cara tipu orang, ajak cara buat lari bini orang, ajak cara curi lembu orang, ajak cara dereka kat mak ayah hang. Kalau mak ayah hang ni nak bagi dengar cakap hang mudah, hang sepak dah tu dia. Sepak aku confirm. Ni cari pasal. Ni semua nak cari pasal, kita tolong ajak kepada orang. Katakan kita tak ada, boleh juga habuan kepada kita sampai pada mafhum hadis Nabi, bila lakukan sesuatu perkara, maka seseorang itu meniru buat sesuatu perkara seperti yang kita lakukan, maka tak kurang sikit pun dosa. Itu juga dalam kita melakukan perkara ma'ruf, perkara kebaikan, maka sedemikian jugalah pahala kita dapat. Tunjuk baik. Sebab tu di sini dinyatakan bahawa dan kedua ilmu yang diambil manfaat dengan dia macam tok guru kita, pengarang kitab kita, dia tak ada lah. Kita duk qala al-musannif, dia kata bila dia mati lama lah, ilmu yang dia tinggal duk mengalir kepada dia sekarang, seronok dia tak ada dah jadi habuan. Bukan kita je hari ni, ramai duk baca kalam dia jadi manfaat kepada dia. Gitu. Dan ketiga, anak yang beriman yang mendoa baginya. Doa anak-anak yang soleh. Ingat dia doa. Bukan tunggu anak soleh ni berkopiah lebay. Hak tu bonus lah kalau macam tu. Kalau dia ingat dia doakan kita pun, Allah besar lah. Tambah lagi kalau kata dia boleh lebih daripada tu, boleh buat lebih daripada tu. Anak kita di antara orang yang soleh-soleh, Masya Allah. Anak kita di antara yang
menjadi para alim ulama, besar lagi dah dapat. Allah catik cerita cakap bisik lah kata orang lama. Bisik-bisiknya Allah catik kebaikan atas setiap anak tu pada mak dan ayah. Tapi pada perkara buruk anak, tak dicatikkan. Begitu. Tak dicatik bukan pada anak, bukan pada anak kata tak, bila anak tu buat buruk anak tu tak kena catik, dah kena catik untuk anak lah. Tapi untuk habuan mak dengan ayah tak kena. Selamat pula anak tu. Ni cerita mak dengan ayah yang bila mati mereka, anak-anak masih ada. Cuma jangan kita tinggal benda-benda tak elok lah. Kita tinggal set karaoke ke, benda-benda yang melawakan mereka. Kita tinggal set TV mereka boleh duk tengok mapu-mapu ke. Kita tinggal benda-benda membawa mereka lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru kena kat kita. Sebab tu kita kena tinggal elok-elok kat dia. Baik. Berkata Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ibnu Hajar di sini Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bukan Ibnu Hajar Al-Haytami. Dia ada dua. Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari. 29 tahun dia karang kitab Fathul Bari. Dia. Kita nak tengok kitab sejam pun tak larat tunggu. Dia karang kitab 29 tahun. Dia kata apa? Ditulis baginya anak Adam ataupun baginya manusia tu seumpama segala amal yang baik yang mengerjakan dia amal yang baik oleh anaknya. Untuk amal baik amal jahat tak ditulis. Maha kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata lagi, tiada segala amalnya anak yang jahat-jahat intaha. Tiada ditulis segala amalnya anaknya hak jahat-jahat. Anak dia lepas pada dia mati, anak dia isap dadah, tak tulis. Anak dia lepas pada dia mati, tulis bagi mak dan ayah dia lah. Dan anak tu memang dapat dosa lah. Anak dia mencuri, pecah rumah, bunuh orang, rogol dan sebagainya. Walhamdulillah. Maka ini tidak ditulis kepada mak dan ayah dia, ditulis pada dia. Tapi tang buat amal kebajikan, amal baik, dapat kat mak ayah dia. Masya Allah. Sayang sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Cuma kita tak sayang kepada diri kita. Kadang-kadang orang sayang kat kita, janganlah ubat tu tak boleh, tak baik. Kita kata relax lah, hari masih muda. Kita duduk relax lagi, orang dah cemas lah tengok kita. Kadang-kadang kita tak sayang kepada diri kita, orang yang lebih sayang kepada kita. Ini Allah Subhanahu Wa Taala Maha menyayangi kita. Okey, best. Allah Ta'ala demikian lagi menjadikan Allah Ta'ala. Demikian lagi nak cerita lagi lah. Allah Ta'ala bagi engkau, memberi engkau akan faraj, akan kemaluan kerana kegunaan dunia. Allah bagi kepada kita kemaluan sebab kegunaan dunia, manfaat dunia. Tak saya cerita manfaat akhirat, ini manfaat dunia, iaitu bersedap-sedap dengan jima suami isteri dan bersuka-suka dengan sekalian anak yang dapat dengan jima itu. Suami isteri kahwin dapat anak, hasil daripada jima dapat anak. Yang bermula mereka itu sekalian anak sebesar-besar segala perhiasan dunia. Anak-anak ni menjadi perhiasan dunia. Ada setengah, ada seorang bapa, guru kita cerita,
Anak-anak ni nak kata perhiasan dunia ada sepasang orang kaya. Suami dia ni kerja beli mainan buat balik rumah. Beli kereta buat balik rumah, kereta mainan. Beli kapal terbang mainan balik rumah. Anak tak ada, dia duk main. Tak ada anak. Lepas tu mari pula anak-anak orang kawan-kawan buat main. Dia buat kelok semua mainan bagi main. Dia tak ada anak. Nak abang kata nikmat ada anak. Dia bagi anak-anak orang main. Macam tu pula. Tu nak abang kata anak-anak ni perhiasan dunia. Bukan dekat pasu bunga. Bukan dekat apa lagi. Benda-benda hak cantik-cantik di atas dunia. Anak-anak pun menjadi perhiasan dunia. Begitu. Kerana firman Allah Ta'ala, al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya al-ayat. Arti ayat Al-Quran, surah Kahfi ayat 46. Artinya bermula harta benda dan sekalian anak itu perhiasan hidup dunia. Begitu. Allah dah kata dah kepada kita. Allah dah tolong pandu kita. Allah dah bagi tahu kepada kita. Apa dia? Bahawa anak-anak ini harta benda untuk hidup di dunia. Hiasan hidup dunia. Begitu. Dan firmannya ada lagi satu firman. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarah. Itu ada sambungan ayat yang panjang lah. Artinya dihiasi bagi manusia akan kasih akan segala keinginan. Mana? Bayannya nak terangnya daripada perempuan dan anak-anak. Itu. Nak ada isteri. Begitu. Bermula mensyukurkan ini. Anggota kemaluan itu. Bermula mensyukurkan ini anggota kemaluan, memelihara daripada yang diharamkan, memelihara daripada pekerjaan yang diharamkan. Allah bagi start daripada hujung rambut sampai hujung kaki, hak dia, amanah dia. Kalau kita tak jaga bagi elok, esok jawab spare jawapan. Kalau spare dah, silakan. Kalau tak spare, jangan cari pasal. Ada habuan. Habuan apa? Awal-awal kalam sekali. Kalau tak boleh jawab soalan dalam kubur, masuklah kita ke dalam tanah sebanyak 70 hasta. Ada nasyid 70 hasta masuk ke dalam. Ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kena rembah masuk ke dalam 70 hasta. Tak sah cerita 70 hasta, kenapa nampak pun kepala rasa terpelengong juga. Tambah kena rembah dengan malaikat masuk 70 hasta. Subhanallah, Masya Allah. Macam mana kita nak menghadapi siksa-siksa sedemikian? Jangan kita rasa letih di dunia. Sebenarnya akhirat lebih letih. Jadi kita letih saat di dunia ni untuk nak rehat di akhirat. Ni dunia pun tak berehat, akhirat pun tak berehat juga. Letih lagi. Orang nak dunia ni letih tak apa, akhirat rehat sudah. Sebab tu orang-orang mukmin kalau kita tengok dia meninggal, Allah, muka macam tidur, sebenarnya dia dah berehat. Almarhum Tuan Guru Haji Rifai bin Yaakob ni seorang tidur, tengok, sedap dah. Padahal dia mati tu sakit ni, patutnya mati dalam keadaan yang teruk lah. Dah selesai dah haban dah. Dia boleh rehat lah. Kita ada teruk ni. Dia boleh rehat lah dengan apa yang dia telah lakukan, dia telah laksanakan. Dia dah cerita habis dah.
segala apa yang diwajibkan kepada dia daripada ilmu-ilmu. Bila tahu, wajib belajar. Dia ajar dulu. Kita hak tak tahu, wajib belajar. Kena belajar, wajib belajar. Dah tahu nanti, wajib kita kongsi share cerita atas jalan hikmah. Baik. Lalu bermula mensyukurkan ini anggota faraid, anggota kemaluan ini. Memelihara daripada yang diharamkan, jaga daripada pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan. Seperti zina. Jaga, kalau kita berzina, maksud kita tak syukur dengan nikmat yang Allah bagi kepada kita. Wal'ayyadzubillah, ada orang yang lahir tidak ada kemaluan, atau kemaluan dia tidak berfungsi. Kencing dan beraknya hanya menggunakan tiup, menggunakan paip. Itu orang yang tak sempurna. Maka Allah bagi kesempurnaan kepada kita, kita syukur. Jaga bagi elok daripada perkara-perkara yang diharamkan. Dan liwat, perbuatan kaum-kaum kepada Nabi Lut yang telah dibalikkan bumi. Sodomi, perbuatan sodomi bahasanya. Yang malaikat mengangkat bumi yang diduduki oleh kaum Nabi Lut, diangkat bangsa Sodom. Diangkat tu hingga mendengar kokokan ayam di langit. Malaikat dengar. Lalu dipusing, dihempas ke bumi. Sampai sekarang yang kita lihat, laut mati. Itulah peristiwa yang berlaku kepada kaum Nabi Lut. Dan dalam negara Malaysia kita sekarang ramai hak duk mulai ikut. Bukan sikit, ramai yang duk mulai ikut dah perkara-perkara sebegini. Jangan kita cenderung hati pun jangan. Jangan kita cenderung hati pun jangan, tambah-tambah lebih daripada tu. Masa tak apalah, biar pergi kat depan lah, tu kerja depan, jangan. Macam tu pun tak boleh. Maksud kita dah cenderung hati. Kena tegak walaupun dengan hati. Tambah-tambah lagi kalau kita ada kuasa, kita ada kemampuan, boleh tutup dan sebagainya. Sekarang di laman medsos, media sosial kita pun boleh kita nyatakan cerita bagi elok-elok kat mereka. Kau ini haram, jangan buat, jangan hampiri, akan ada azab, termasuk dalam kategori dosa besar. Dosa besar ni ada janji lah. Janji apa? Janji siksa yang berat. Kena kena peringat sama-sama kita. Cerita kalau mereka tak tahu, mudah-mudahan tak kena dengan janji siksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mengeluarkan air mani lain daripada tangan isterinya dan jariahnya. Dan jariah ni maksud dia tulis tu jarinya. La'ala zahir, kesimpulannya jariahnya, yakni hamba. Hak kami mengaji, dia bukan tulis jarinya. Hak kami mengaji, bulatkan perkataan jarinya, tulis di atas jariahnya, yakni hamba. Hamba. Alhamdulillah. Ya, ada Cikgu Mizam. Dan yang baru masuk muka surat 17. Dan mengeluarkan air mani lain daripada tangan isterinya dan jariahnya, bukan jarinya kalau kata mengikut daripada guru kami, yang ni hamba. Maksud selain daripada isteri dan daripada hamba tak boleh. Hanya isteri dan hamba tak apa. Selain daripada tu, walaupun menggunakan tangan kita sendiri, hukumnya
haram dan akan menerima siksa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali perbahasan pada hukum-hukum fiqh yang dibenarkan, tu kena tengok balik. Dan memelihara kemaluan daripada yang syubhah, yakni daripada pekerjaan yang syubhah, yang kesamaran. Mana misal ada juga orang tak syubhah untuk kemaluan, ada. Ni ulama nak cerita. Mana misal seperti jima' pada nikah yang batal. Macam mana pula jima' yang berlaku di antara suami dan isteri pada nikah yang batal? Jika taklid ia mengikut ia seorang, akan yang berkata dengan sah nikah itu. Jima' pada nikah yang batal, jika taklid ia seorang, akan yang berkata, yakni ulama yang berkata dengan sah nikah itu. Ni tulis bagi elok. Jadi setengah mazhab kata sah nikah tanpa ada saksi. Tak ingat setengah mazhab mana. Tapi bagi kita mazhab Syafi'i, nak nikah kena ada saksi. Kalau dia ambil pendapat setengah imam mazhab yang menyatakan sah nikah tanpa ada saksi, nikah dia tu sah, cuma jadi syubhat. Kalau ikut mazhab kita Syafi'i, batal dah, tak jadi nikah tu. Kena pergi cari saksi pun. Kan rukun nikah nak kena ada suami, nak kena ada isteri, nak kena ada wali dan 2 saksi. 5 orang semua. 5 kena ada. Jadi dia tak ada saksi pada selain daripada mazhab Syafi'i, lupa mazhab Hanafi ke Maliki. Dia tak ada masalah kalau tak ada saksi, nikah dia sah. Tapi kita nampak syubhat kat situ, nikah yang syubhat. Mana? Nikah dia batal kalau ikut mazhab Syafi'i. Tapi kalau ikut pendapat mazhab yang kita cerita ke saat ni, nikah dia sah pula. Dekat situ jadi syubhah, kesamaran. Jadi kat perkara kesamaran ni pun kena jaga. Dan memeliharanya daripada yang syubhat, seperti jima' pada nikah yang batal. Dia jima' tapi nikah yang batal. Walaupun nikah dia batal pada sisi mazhab Syafi'i, jika taklid ia seorang akan yang berkata dengan sah nikah itu, diambil daripada ulama pendapat mazhab yang mengesahkan, maka jadilah nikah dia itu syubhat. Dan jika tiada, yang ni jika tiada sah atau tiada dia taklid, adalah ia jima' tadi itu, pada nikah dia yang batal tadi itu, jawabnya haram, bukan syubhah lagi lah. Kalau dia ikut mazhab Syafi'i, memang batal, memang haram lah jima' dia. Dah lah nikah dia batal. Jima' dengan bukan isteri, hukumnya haram. Bab siksa tu cerita lain ya. Ni cerita hukum dulu. Sebarang soalan sekali kita baca akhir. Dan jika tiada, yakni jika tiada sah ataupun jika dia tak taklid, jawabnya apa? Nescaya adalah ia jima' kepada nikah yang batal tadi tu, hukum dia apa? Haram, bukan syubhah lagi dah, bukan. Hukum dia haram. Begitu. Jadi nak jaga syubhah dan nak jaga yang haram, itu tanggungjawab kemaluan. Itu kita nak jaga pada kemaluan yang Allah telah amanahkan kepada kita. Itu cara. Bagi kita yang pelajar bab ni, tak ni lagi lah, tapi kena berjaga jugalah benda-benda yang membabitkan kemaluan kita. Bukan Allah bagi mata saja, bukan Allah bagi telinga saja,
Bukan Allah bagi mulut saja, bukan Allah bagi hidung saja, Allah bagi juga kemaluan. Sebab tu kena jaga. Semua milik Allah, Allah bagi pinjam. Bagi pinjam semata-mata. Tak kira lah dari kalangan pelajar ke, dari kalangan orang awam ke, semua kita dapat sama. Melebih sikit Allah bagi kita ilmu lebih, masa lebih untuk kita dapatkan ilmu tu ya. Dan telah berfirman Allah Ta'ala pada ketika memuji akan orang yang beriman, yang mendapat kemenangan. Allah puji orang yang beriman yang dapat kemenangan. Mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina hum li furujihim hafizun. Artinya, dan sekalian yang memelihara mereka itu. Mereka itu orang-orang yang beriman, mereka yang mendapat kemenangan akan segala faraj mereka itu, akan segala kemaluan mereka itu. Kecuali, melainkan atas sekalian isteri dan sahaya mereka itu yang perempuan. Dia orang hak jaya ni, orang yang mendapat kemenangan ni, dia boleh jaga kemaluan. Melainkan tak apalah untuk anak isteri, itu tak apa, itu Allah izin. Maka bahasanya mereka itu, isteri dan sahaya tu tiada dicela. Untuk isteri, untuk sahaya hamba tak dicela. Macam tu. Habis. Dia orang yang nak dapat kemenangan macam tu. Sebab itu orang yang telah merasai jima' yang halal, jika dia terbabit dengan zina, kita tak sanggup persoal kenapa kena rajam sampai mati. Sebab Allah dah bagi jalan, boleh kahwin sampai 4, tapi dia pergi berzina juga. Jadi hukum dia apa dia? Hukum dia rajam sampai mati. Itu cara hududnya. Itu kadang-kadang kita kena jaga. Kadang tak payah kahwin lah, baik berzina. Sanggup kita tak mau pergi lelaki kita kahwin, suruh dia berzina tak apa. Cakap macam ni pun boleh menjatuhkan agama lah. Boleh menjatuhkan agama. Sebab mengeluarkan benda yang syarak tak bagi. Hak syarak bagi, dia duk pulang kerah tengkok, kan? Tapi pihak buat, pihak yang menguruskan, pihak suami pun buat bagi elok, ikut syarak. Jangan dia ikut perkara yang syarak tak bagi. Kita ni bawa nama Islam, kadang kita memburukkan nama Islam. Orang tengok Islam tu nampak bodoh sebab kita. Sebab kita tak jaga bagi elok. Sebab itu kita nak kena jaga bagi elok. Ikut betul-betul, jangan separuh-separuh Islam dah. Kalau kata tak lengkap sempurna lagi, teruskan mengaji. Jangan duk pulang lagi. Mengaji dulu, belajar dulu bagi sempurna. Itu cara dia. Dan ketahui olehmu bahasanya tiada sempurna. Itu sempurna, bukan semperan. Semperan ke apa? Sempurna, mubuk barik. Bukan semperan, sempurna. Ya, kitab ini kitab karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Kitab penama bagi hati ini karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Faizal Razi. Dan ketahui olehmu bahwasanya tiada sempurna memelihara faraj, memelihara kemaluan itu, melainkan kecuali dengan memelihara mata daripada melihat perempuan yang haram, yakni perempuan yang ajnabiyah. Perempuan yang haram mana? Perempuan yang haram dilihat. Isteri tak apa, ibu, mak, ayah kita tak apa. Perempuan bahasanya yang halal kahwin dengan kita. Tu. Kena jaga mata daripada melihat mereka. Dan memelihara hati daripada memikirkan rupa yang elok. Hati ini dia pun lihat ya, lihat melalui gambaran-gambaran. Dan memelihara perut daripada memakan
yang syubhah. Perut pun kena jaga daripada memakan yang syubhah. Dan daripada bersangatan kenyang. Kenyang tak apa, syarak bagi kenyang. Bersangatan kenyang, macam yang kita ngaji minggu lepas, itu yang tak boleh tu. Makan terlampau kenyang menyebabkan akal dia dah tak boleh fikir. Makan yang bersangatan kenyang menyebabkan dia mungkin terlajak kepada yang haram. Makan bersangatan kenyang menyebabkan hati dia mati. Itu ada 10 sebab diceritakan pada minggu lepas. Yang sebab bersangatan kenyang tu apa yang boleh berlaku. Kena rujuk balik pengajian kita pada sesi 2 minggu lepas. Ni kita dah masuk minggu ke-7 ni. Masuk minggu ke-7, kitab kita pun dekat nak sampai kepada hal setengah. Sikit lagi lah. Soal 18. Dia kitab ni 100 muka soal. Ni nak habis 20 muka soal lah. Tu. Kerana demikian itu, demikian itu, memelihara daripada mata melihat perempuan yang haram dilihat, memelihara hati kita daripada memikirkan rupa yang elok, duk memelihara, duk jaga perut daripada makan yang syubhat dan daripada bersangatan kenyang. Semua tu kerana demikian itu tu menyeru ataupun menjadi asbab kepada zina yang adalah ia zina sebesar-besar segala dosa besar. Bila kenyang bersangatan dia fikir tak elok. Bila dia duk tengok perempuan, dia bawa kepada dia nak. Bila dia tengok kepada hal elok-elok, dia berasa dia nak, atau bawa kepada zina. Wal'iyadzubillah min zalik. Na'udzubillah. Tu yang adalah ia zina tu sebesar-besar segala dosa besar dengan ijma' ulama. Ulama sepakat, tak ada khilaf bahawa zina adalah dosa besar. Yang ni kemudian daripada kufur, bawah sikit je daripada kufur dan membunuh orang. Bawah sikit daripada dosa kufur dan dosa membunuh orang. Kufur keluar agama. Wal'iyadzubillah. Bunuh orang, dosa besar. Bawah pada tu zina. Tu kita kena jaga. Telah berfirman Allah Ta'ala, saya ambil lebih masa sikit sebab sesi 1 je, lebih kurang 5 minit, 10 minit lagi. Telah berfirman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ لَا يَدَعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ. Dekat situ dia tulis وَيُخْلَدْ kan, bulatkan sat baris tu. وَيُخْلَدْ tu bukan وَيُخْلَدْ, dia sepatut وَيَخْلُدْ فِيهِ. Mungkin naskah Rumi dah dibetulkan, tapi naskah Jawi ada yang perlu dibetulkan. Bukan salah kitab, bukan salah pengarang, tapi salah siapa? Salah kilang hak cetak. Kadang-kadang pencetak kitab ni depa macam tu lah, tak tengok betul-betul. Wa yakhlud, bukan wa yukhlad. Wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana. Artinya daripada ayat ni, Allah nak puji hamba dia, dan mereka yang tiada mengibadatkan mereka itu, yang ni tiada menyengutui Allah lah. Maksud dia tak menduakan Allah. Dan mereka yang tiada mengibadatkan mereka itu serta Allah Ta'ala akan Tuhan yang lain. Dia tak sekutu Allah dengan Tuhan yang lain. Dia mentauhidkan Allah semata. Dan tiada membunuh mereka itu akan nyawa yang mengharamkan Allah akan membunuhnya, melainkan dengan sebenar-benar.
Jadi dia tak bunuh orang kecuali dia ni memang buat tugas bunuh orang sebab syarak suruh. Contohnya rejam sampai mati. Contohnya qisas, bunuh dibalas bunuh. Itu syarak suruh. Itu tak apa walaupun dia bunuh. Dan tiada membunuh mereka itu akan nyawa yang mengharamkan Allah Ta'ala akan membunuhnya. Dia tak bunuh nyawa-nyawa yang Allah Ta'ala haramkan bunuh. Kalau kata dia bunuh pun sebab syarak suruh, itu pun atas orang kata peraturan-peraturan yang telah disediakan oleh syarak dengan sebenar-benar. Dan tiada berzina mereka itu, mereka pun tak berzina. Dan barang siapa mengajarkan akan yang demikian itu, demikian ibadah kerana selain Allah, dan barang siapa mengerjakan akan yang demikian itu, kalau dah diperbuat ibadah kerana selain Allah, membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah, dan dia berzina, nescaya berjumpa ia akan siksa. Ayat ni nak cerita, kata Allah puji hamba dia yang mentauhidkan Allah, yang tak bunuh orang, kecuali lah nyawa-nyawa yang syarak suruh tak apalah, yang tak bunuh orang, dan dia tak berzina, Allah puji. Dan siapa-siapa tak mentauhidkan Allah, siapa-siapa tak bunuh orang, siapa-siapa kan jahat di Terengganu baru tak tahu lagi macam mana perbicaraan. Jadi siapa-siapa hak berzina, apa ayat Quran ni sebut, apa yang Allah bagi amaran, berjumpa ia akan siksa, atau akan telaga di dalam api neraka jahanam. Siksa dalam neraka jahanam digandakan baginya akan siksa pada hari kiamat, siksa berganda-ganda, dan berkekalan ia padanya pada siksa neraka tu, dihinakan dia, melainkan kecualilah mereka yang taubat. Itu kena taubat. Dan firman Allah Ta'ala, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Artinya, dan jangan menghampiri kamu akan zina, kerana bahawasanya zina itu adalah ia zina maksiat yang sangat keji dan sejahat-jahat jalan, sejahat-jahat pekerjaan. Artinya sejahat-jahat pekerjaan adalah zina tu. Zina ni sejahat-jahat pekerjaan, sebab dia boleh merosakkan nasab. Anak zina tu sendiri tak dapat, kalau kata mati si ayah zina tu, dia putih untuk dia mendapatkan asabah dan bahagian kepada dia. Naya dia anak zina ni, wala'iyadzubillah. Alhamdulillah, kesian kat mereka no. Macam mana ramai dah ni. Telah menceritakan oleh Al-Bukhari, yakni oleh Imam Bukhari dan Muslim, Imam Muslim, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ya Imam Ibnu Mas'ud bertanya aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bertanya aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dosa yang lebih besar daripada, yang lebih besar pada sisi Allah? Dosa apa yang lebih besar di sisi Allah? Kata Ibnu Mas'ud, dia tanya pada Rasulullah. Bersabda ia Nabi, bahawa engkau jadikan bagi Allah Ta'ala akan yang menyengutui, kita duk menyamak Allah Ta'ala itu dosa besar, dan ia jua menjadikan akan dikau. Allah yang jadi kita ni. Bersembah aku, Ibnu Mas'ud tanya, bahwasanya demikian itu sungguhnya dosa yang sangat besar. Bersembah aku lagi, kemudian apa? Bersabda ia Nabi, bahawa engkau bunuh anak engkau kerana takut engkau bahawa makan ia serta engkau. Bunuh anak sebab takut dia duk ambil rezeki kita, takut tak cukup makan. Sebab tu kadang-kadang hukum fiqh menetapkan kita harus buat cari jalan untuk bagi jarak anak kalau tak ada apa-apa sebab, semata-mata takut tak cukup makan, semata-mata takut tak apa nak ada bajet lagi ni, nantilah hukumnya tak boleh macam tu.
haram. Kecuali kalau mudarat. Kalau beranak tahun ni hari tu luka, hari tu tak habis lagi, tunggu tahun lepas tu tak apa, mudarat. Ni tak ada apa sebab takut tak cukup makan. Rezeki ni Allah Ta'ala bagilah. Kita perlu jaga lagi baru. Bersembah aku lagi, kata Ibnu Mas'ud, kemudian apa? Bersabda ia Nabi, bahawa engkau berzina akan perempuan orang yang hampir dengan rumah engkau, wallahu a'lam. Berzina menjadi daripada perkara yang dosa besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam. Jadi kita cuba jawab soalan 10 minit yang terakhir. Soalan apa? Sekiranya wakaf kita telah lupus, contoh kapet masjid lama yang diganti baru, adakah wakaf kita pada kapet lama itu dah kira lupus juga? Baik, soalannya sekiranya sedekah wakaf kita umpamanya wakaf kapet pada masjid setelah ditukar, adakah wakaf kapet masjid tadi masih lagi berguna? Sebab itu benda membabitkan masjid ni susah juga. Sebab kata harta daripada masjid dia tidak boleh diturun taraf. Ini tidak boleh diturun taraf lah. Jadi penyelesaian dia tu sama ada kapet itu kita jual ke dan ambil duit balik, beli baru ke, atau kapet itu tengoklah macam mana. Sebab cerita hukum masjid ni dia tak boleh turun jadi surau. Kadang-kadang ada 1-2 tempat heran, dia asal masjid tiba-tiba sebut sebagai surau. Dulu dia masjid ni, dan ni kami tukar jadi surau. Tak boleh. Hukum masjid tetap masjid, tak boleh tukar jadi surau. 7 petala langit, 7 petala bumi masjid. Sebab tu masjid-masjid yang ada di bawahnya tandas, ulama berselisih pendapat bahawa itu ain masjid, tak boleh letak tandas di bawahnya. Kalau nak buat tepi dan ada pemutus bumbung. Sudah sampai setara tu lah syadidnya dalam menetapkan kemuliaan masjid. Baik, jadi berkenaan soalan tadi, wakaf kapet tersebut kira-kira bila dah tak ada guna kan jadi putih, maka orang yang tukang jaga amanah, bukan hak dia, dia tukang jaga amanah wakaf tu, dia kena urus bagi benda tu sentiasa mengalir. Dia nak buat macam mana? Setengah-setengah hak masjid depa mai bagi dekat sekolah-sekolah. Setengah guru kata benda hak boleh lekang daripada masjid tak apa, benda hak tak boleh lekang daripada masjid tak boleh. Contohnya ain masjid tu sendiri. Ni banyaklah perbahasan yang lebih dalam ni, nak kena buka kitab fiqh sin khusus bab wakaf. Satu benda duk rendah belah Pulau Pinang, tanah wakaf kubur, tiba-tiba boleh jadi jalan kereta api, itu jadi pelik. Tiba-tiba boleh jadi tempat pemaju perumahan, pelik. Macam mana benda wakaf, siapa jaga benda wakaf, semua nak kena jawab di akhirat. Sebab benda wakaf ini dia sampai kiamat benda dia. Ya, tidak seketika setakat tu. Wallahu alam. Nikah batal ke batil, makna sama? Nikah batal maksudnya nikah itu terbatal, tidak sah. Nikah batil, nikah tak betul. Nikah batil tu nikah tak betul. Nikah yang tidak melalui jalan yang betul itu nikah batil. Batil maksudnya tidak betul, batal, terbatal. Lagi soalan? Bagi yang belum berkahwin, apakah hukum sekiranya dia mengeluarkan mani dengan sendiri, onani dengan alasan bagi mengelakkan diri daripada zina? Bagi yang tak kahwin, bolehkah onani untuk mengelak daripada berzina?
Nabi sebut apa? Mafhum hadis Nabi sebut kalau tak boleh kahwin suruh puasa. Puasa boleh menghalang nafsu kita. Jenuh puasa kena cari jalan kahwin. Sebahagian ulama berpendapat tu pun, kalau tak salah ingat, dia bolehkan tu atas jalan mudarat sangat. Kalau tak mudarat, tak ada pasal-pasal apa, tak ya. Dia cerita dia macam kita baca dalam kitab tadi, akibat mata. Mata lepas tu duk berupa dengan fikiran dan hati. Bila pada mata kita jaga, dia akan main kepada kepala, kepada hati. Itu kita nak kena jaga. Akhir zaman ni susah lah kita nak jaga mata kita. Jadi penyelesaian dia, kena kahwin. Kalau tak boleh kahwin, kena puasa. Tak boleh juga kedua-dua tu. Nak kahwin tak ada duit, puasa tak boleh. Pendapat ulama tadi yang kata hak kita ambil sikit ni, paling tak ada sangat. Kalau takut datang mudarat lagi, bolehlah gagah. Tu pun tak boleh dah pakai tu sedia lah. Nak kena kahwin juga. Sebab tu kita kena jaga mata kita. Yang bukan salah apa mata kan, macam tu lah dia punya peranan dia. Sebab tu kita duduk mengaji di sini, untuk kita jaga, kita awasi mata kita. Sekarang ni mata, kalau tak kerana yang lain pun, di telefon pun macam-macam juga. Kita tak keluar rumah pun di telefon macam-macam. Jadi itulah, kita berada di akhir zaman ni. Mujahadah kita ni kena lagi hebat daripada orang-orang yang dulu. Mujahadah kita ni kena lagi hebat daripada, kesungguhan kita ini kena lagi hebat daripada mereka-mereka yang terdahulu dalam menjaga mata, hati dan sebagainya, untuk kita tidak terjebak dalam dosa maksiat. Jadi kita kadang-kadang ni tengok macam tu, tak kira dosa lagi, buat baru dosa. Dah tengok tu baru dosa lah. Sebab tu disebut dalam kitab ni, zina mata dah, zina mulut dah, zina telinga dah. Zina telinga duk dengar benda-benda yang haram, zina mata duk tengok benda-benda yang haram. Zina dah tu. Wal'ayyadzubillah. Okey, habis insyaAllah soalan tu. Ada lagi? Nasihat ibu-ibu untuk menjarakkan kelahiran sekurang-kurang 2 tahun tak bersama. Macam kita abang tadi lah, menasihatkan ibu-ibu untuk menjarakkan kelahiran. Kalau atas jalan takut mudarat kat dia, kesian kat dia, tak apa. Tapi kalau semata-mata menjarakkan itu bukan kerana takut mudarat kepada dia, takut dia, kesihatan dia dan sebagainya, kita cuma pesan kat dia, jangan jarak-jarak lah kan, makan ke, ataupun kita duk cerita pasal apa sistem perancangan keluarga tak. Bukan sabit pada sistem perancangan keluarga, sabit pada hukum, pada ketetapan Allah. Kalau mudarat baru tak apa. Nampak mudarat tak? Jadi kebanyakan doktor dia tahulah, misinya dia tahu ni mudarat ni boleh lagi, boleh tak apa. Tak boleh, nasihatkan macam tu. Tak. Sebab dia mudarat kesihatan. Kalau sebab sistem perancangan keluarga ke, kalau sebab bajet ke, bajet tak masuk dalam perkara ni. Sebab setiap rezeki hamba Allah tu telah ditetapkan masa dia dalam perut mak dia 4 bulan. Allah tetapkan lah. Bukan kita yang tolong cari rezeki. Kita berasa macam kita, kadang-kadang kita tidur pun orang main tak nasi. Kadang kita tengok orang main bagi zakat, kadang itu nak rezeki Allah bagi. Tapi atas jalan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kena usaha ikhtiar. Macam Covid kita lah. Covid ni Allah yang mari ni, musibah ni. Usaha ikhtiar kita, SOP kita, pakai pelitup muka, sanitize tangan, jaga jarak 1 meter. Itu cara kita. Tapi kalau nak harap jaga jarak saja, jaga SOP saja, tutup mulut saja, pakai pelitup mulut saja, pakai sanitizer, tanpa kita bertawakal kepada Allah, tak jadi, tak cukup. Bahkan kadang-kadang bahaya balik, takut-takut kita tak percaya kat sanitizer, tak percaya kat Allah yang bagi penyakit Allah, kita lupa kat Tuhan Asai. Atau kita kena jaga-jaga dan hati-hati. Berbalik pada Jumaat,
pada nikah yang batal itu tadi, macam mana orang yang kahwin seberang sana hingga Thailand dan kemudian dia kahwin semula dekat Malaysia, jadi kemudian macam mana dia telah terima sebelum tu. Hukum orang yang berkahwin di seberang. Kita tahan juga soalan ni, kita jawab dulu awal. Kalau ada pembetulan kita beritahu. Hukum orang yang berkahwin di seberang, apa dia, tidak ada saksi ke saksi lah. Ni kena tengok dalam rukun nikah. Sebab tu kita cerita tak saat ni pada mazhab lain dia ada bagian-bagian, mungkin dia pakai pada mazhab yang lain bagian-bagian apa yang dibolehkan. Macam contoh kita cerita tak saat Imam Syafi'i mesti ada saksi, kalau tidak sah. Selain daripada mazhab Syafi'i, lupa dah mazhab Hanafi kah, mazhab Imam Malik membenarkan untuk tidak ada saksi. Maka bila jadi macam tu, nampak ada syubhah, ada kesamaran, taklah haram. Cuma di sini nak beritahu, bila macam tu syubhah pun kita kena jauh. Untungnya kat sini kat mana, bila nak kena hudud dia tak kena, dia tak masuk dalam kategori zina, cuma perbuatan dia tadi jadi syubhah. Tapi kalau tengok suluh pada mazhab Syafi'i, nikah dia tadi tidak sah, dia jadi hukum zina ke? Macam tu. Jadi soal nikah di seberang tadi ni, macam mana perbuatan dia masuk dalam kategori dia tu berjima lah, lepas tu baru dia mai daftar di Malaysia. Soalnya sedemikian, kita kena tengok lain. Kita kena tengok lain macam mana hak mereka tu pakai. Kita sendiri pun tak bisa, tak tahu. Kena tanya hak biasa mereka pakai cara lagu mana. Itu kita pun tak apa sembang. Kalau sembang mungkin kita tahu, kita pun tak tahu. Itu saja. Mungkin ada persoalan yang lain lagi? Ada lagi? Tak tulis batil. Dalam kitab tulis batil, la'ala zuhirnya batal. Batil Rumi ke apa? Hak Rumi yang di Google Meet bagi tahu kepada kita dalam kitab tulis batil. Rumi Jawi. Tak bang? Baik, kalau ada ni saya jawab sekali lagi pula. Sesi kedua, ulang balik hadis yang terakhir tadi. Sesi kedua tak apa. Kalau nak ulang balik tak ada masalah, kita boleh ulang balik sikit. Okey, yang sesi kedua sekali lagi tak ada lah. Ada hal sikit. Kita sambung esok lah. Esok pagi ke esok malam tengok kita abang lain. Batil Rumi. Okey. Hak kita mengaji dengan guru kita tulis batal, tak apa, kita rujuk balik. Dalam perkataan tu sebut apa dia, hak kita mengaji batal, hak dalam Rumi sebut batil. Okey, kita tengok balik. Terima kasih di atas perkongsian, di atas makluman, di atas pertanyaan. Maksudnya kita jawab, bukan semua kita tahu. Hak tak tahu kita tak jawab. Macam contoh tak sah, hak dia pergi kahwin di luar negara, kita tak tahu macam mana cara pengamalan dia. Cuma yang kita cerita, hak kita mengaji tak sah, bahawa mazhab Syafi'i dia sedemikian. Hak selain daripada mazhab Syafi'i, tak ingat sama ada mazhab Hanafi, dia sedemikian macam kita bang tasad. Itu saja insya-Allah untuk pengajian kita, muzakarah kita, mutalaah kitab kita pada pagi ini. Insya-Allah kita sambung esok pagi ataupun pada besok insya-Allah untuk sesi kedua, dan kita akan penuhi permintaan tadi. Kita akan ulang sikit hadis yang terakhir, wala taqrabu zina, sebelum kita masuk insya-Allah pada besok hari fasal yang ke-6 dan fasal yang ke-7 pada menyatakan dua tangan dan
dua kaki. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qubur wa qina azabal mahsyar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal